Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika antal awwal falaysa qablaka shay' wa antal akhir falaysa ba'daka shay' wa antal zahir falaysa fawqaka shay' wa antal batin falaysa dunaka shay'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah. Atas limpah rahmat dan barakah-Mu kami dapat berhimpun pada pagi ini. Sempena perhimpunan warga Jabatan Perdana bersama yang amat berhormat Perdana Menteri. Allahumma ya Hafidhu ya Alim. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, mentadbir segala urusan, yang menguasai seluruh alam, yang maha mendengar segala rayuan dan permintaan. Pada pagi yang penuh barakah ini, kami mohon agar kami sekalian anggota pentadbiran dan seluruh pejabat awam dikurniakan taufik dan hidayah, inayah dan riayah, kekuatan dan kecekalan, serta bimbinglah kami agar dapat memikul amanah dan tanggungjawab dalam pentadbiran negara dengan sinar petunjuk-Mu yang berterusan, serta tekun melaksanakan tugas dan kewajipan dengan penuh dedikasi dan iltizam, menabur bakti kepada watan demi mencari ridha-Mu Tuhan di dunia sementara ini sebagai bekalan di akhirat yang berkekalan. Allahumma ya akramal akramin. Jadikanlah kami umat yang berilmu pengetahuan, kreatif untuk mencari yang bernak dalam segala lapangan, berdaya maju dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Berikanlah kami kekuatan, semangat dalam melaksanakan tugas dan usaha kami dengan lebih gigih, berkualiti seiring dengan hasrat kepimpinan masa kini, agar dapat meningkatkan kualiti kehidupan kami ke arah pencapaian wawasan negara. Allahumma ya dzal fadl wal in'am. Selamatkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan negara kami seluruhnya dari segala bentuk bala bencana, malapetaka dan huru-hara. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketentraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini. Pandukanlah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama, penuh hikmah dan rahmah, sebagaimana yang Engkau kehendaki melalui kalam-Mu, juga melalui utusan-Mu yang membawa rahmah lil alamin. Satukanlah hati kami sekalian ya Allah, agar kami hidup dengan mahabbah, maufaqah rakyat Malaysia seluruhnya tanpa mengira agama dan bangsa. Permudahkanlah setiap pekerjaan kami dan teguhkanlah pendirian kami dalam pelbagai situasi. Mudah-mudahan kami terus diberikan ketabahan menghadapi segala cabaran dan tribulasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri, yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, pegawai-pegawai tertinggi, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Saya pada pagi ini ingin bercakap sedikit berkenaan dengan keluhuran undang-undang, satu daripada rukun yang 5 yang kita junjungkan.
kita adalah sebuah negara demokrasi. Tetapi demokrasi bukan bermakna hanya memilih kerajaan melalui undi. Memang itu adalah perkara yang besar dan utama dalam sebuah demokrasi. Tetapi demokrasi juga perlu patuh kepada pentadbiran mengikut undang-undang. The rule of law. Ini kita selalu sebutkan, tetapi kita kadang-kadang tidak memikir apakah maknanya the rule of law. Dalam mana-mana masyarakat yang bertamadun, tetap akan ada undang-undang yang bertujuan melindungi bukan saja rakyat tetapi juga raja dan pemerintahannya. Inilah sebabnya kita mengadakan undang-undang. Sebelum adanya undang-undang, kita mempunyai adat. Tetapi adat tidak mencukupi untuk memberi perlindungan kepada semua pihak dalam sesebuah negara. Kita perlu kepada undang-undang yang akan melindungi hak-hak masing-masing. Dan kita perlu patuh kepada undang-undang ini. Kalau kita tidak utamakan undang-undang, maka huru-hara akan berlaku di dalam negara kita. Dalam keadaan tidak ada undang-undang, maka yang kuat akan menindas yang lemah. Dan yang lemah terpaksa tunduk kepada yang kuat. Tetapi apabila kita mempunyai undang-undang, bukan soal kekuatan yang diutamakan. Soal betul ataupun tidak mengikuti undang-undang ataupun tidak adalah lebih penting. Dan undang-undang mestilah undang-undang yang adil kepada semua pihak. Kita tidak boleh mengadakan undang-undang yang tidak adil. Walaupun demikian, kita tahu kadang-kadang ada undang-undang yang menekan rakyat. Undang-undang ini jika kita laksanakan akan menyebabkan kepincangan di kalangan rakyat. Sebab itulah undang-undang perlu disemak sama ada adil ataupun tidak. Jika dianya tidak adil atau lari jauh daripada keadilan, maka undang-undang itu perlu dimansuhkan ataupun diperbetulkan. Hanya undang-undang yang betul-betul melindungi hak rakyat, kerajaan dan raja-raja saja yang boleh kita teruskan dan kita amalkan. Dalam negara kita ini kita dapati banyak pihak yang berkuasa. Raja juga sedikit sebanyak berkuasa. Tetapi kuasa itu juga terhad mengikut undang-undang negara. Undang-undang memperuntukkan mahkamah tertentu kalau terjadi sesuatu perlakuan oleh raja-raja yang melanggar ataupun mengenepikan ataupun bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga dengan kerajaan. Walaupun kerajaan diberi kuasa, kuasa itu bukanlah boleh diguna dengan sewenang-wenangnya. Kuasa itu mestilah dilaksanakan, dikuatkuasakan mengikut undang-undang negara. Walaupun kuasa diberi kepada pemerintah, ini tidak bermakna pemerintah boleh buat apa saja. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang ataupun sesuatu yang tidak adil, maka rakyat berhak bertindak ke atas kerajaan juga. Demikian juga dengan rakyat. Rakyat, tujuan undang-undang ialah untuk melindungi hak rakyat. Hak rakyat ditentukan supaya tidak ada penindasan walau oleh raja ataupun kerajaan. Kerana dengan adanya undang-undang ini barulah kita akan lihat keadilan berlaku dalam masyarakat kita. Sebagai pemerintah, sebagai pegawai-pegawai dalam kerajaan, kita perlu patuh kepada undang-undang. Jika undang-undang itu tidak baik,
maka kita berhak untuk meminda atau memansuhkan undang-undang. Tetapi selagi ada undang-undang, maka kita perlu patuh kepada undang-undang itu. Ada cara-cara tertentu untuk memperbaiki undang-undang, tetapi tidak ada mana-mana pihak yang berhak untuk mengenepikan undang-undang dan menggunakan kuasa dan kekerasan ke atas rakyat ataupun kepada mana-mana pihak. Inilah yang memberi makna kepada demokrasi. Kalau tidak ada keluhuran undang-undang, luhur di sini bermakna mulia, undang-undang yang mulia. Kalau tidak ada undang-undang yang mulia dan adil, maka akan berlakulah kucar-kacir dalam negara kita, dan dalam negara yang tidak aman, tidak mengikut undang-undang, sudah tentu negara kita tak mungkin menjadi maju dan rakyat tidak mungkin hidup dalam keadaan selamat dan terlindung. Inilah sebabnya yang kita beri keutamaan kepada undang-undang. Pada satu masa dahulu ada tindakan-tindakan mengenepikan undang-undang kerana mempunyai kuasa. Ini tidak harus berlaku dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Jika ada apa-apa yang mengenepikan, perbuatan yang mengenepikan undang-undang, maka pihak yang tertindas berhak untuk mendakwa pihak yang melakukan salah guna undang-undang ini di mahkamah. Maka mahkamahlah yang akan menentukan sama ada perbuatan itu mengikuti undang-undang ataupun tidak. Dalam negara demokrasi, kuasa dibahagi kepada 3. Kuasa membuat undang-undang, legislatif, diberi kepada wakil-wakil rakyat dan kerajaan pilihan rakyat. Yang kedua yang berkuasa ialah eksekutif, iaitu pemerintah. Mereka yang terlibat dengan pemerintahan dan menguatkuasakan undang-undang. Pemerintahan di sini bermakna civil service, khidmat oleh pegawai-pegawai tertentu. Dia juga bermakna tindakan menguatkuasa undang-undang oleh pihak polis dan juga oleh pihak tentera. Ketiga-tiga bahagian ini adalah pelaksana undang-undang dan mereka diberi kuasa. Namun demikian, kuasa mereka juga terhad kepada peruntukan undang-undang. Kalau ada sesuatu yang tidak mematuhi spirit ataupun kehendak undang-undang, maka ada tempat bagi kita mengadu, iaitu kepada kehakiman, sistem kehakiman. Hakim mestilah bebas daripada segala pengaruh. Hakim tidak boleh terlibat dengan politik umpamanya. Tidak boleh memihak kepada keluarga ataupun kawan. Sebaliknya, hakim mesti ikut maksud undang-undang yang telah digubalkan. Kalau benar berlaku sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, maka hakimlah yang akan menentukan betul ataupun tidaknya perkara itu bertentangan dengan undang-undang. Pembahagian kuasa kepada 3 pihak ini menjadi satu daripada keutamaan dalam sebuah negara demokratik. Tidak ada siapa yang boleh berkuasa tanpa mengambil kira hak kuasa yang lain. Walaupun raja ataupun Perdana Menteri ataupun menteri ataupun pegawai pentadbir ataupun polis dan tentera, mereka perlu bertindak mengikut undang-undang. Sebab itu kita perlu kepada undang-undang yang luhur, yang mulia. Undang-undang yang betul-betul menjunjung keadilan. Undang-undang yang tidak menekan mana-mana pihak. Ini perlu kita semua faham. Keluhuran undang-undang, satu daripada rukun yang 5
yang kita terima bagi negara kita ini. Itulah sebabnya yang kita tidak bergerak tanpa panduan. Panduan diberi mengikut undang-undang dan aturan-peraturan yang membolehkan undang-undang itu dilaksanakan. Tiap satu perbuatan kita bukan saja perlu mengikuti undang-undang tetapi juga aturan-peraturan. Bagi pentadbir, bagi kerajaan, bahkan bagi raja juga, segala tindakan mestilah mengikut aturan-peraturan. Jika dianya tidak mengikut aturan-peraturan, maka akan berlakulah huru-hara dalam negara kita. Ini amat penting sekali kerana kita sedang cuba memulihkan kerajaan pemerintah di dalam negara kita ini. Jika kita tidak berpandu kepada undang-undang, pemulihan tidak boleh dilakukan. Kita tidak akan buat sesuatu yang bertentangan dengan keadilan supaya rakyat lebih hormati kerajaan. Tetapi kita juga dalam kerajaan mesti hormati hak rakyat. Tidak bermakna kerana kita berkuasa maka kita boleh buat apa saja. Tidak ada mana-mana pihak yang boleh buat sesuka hati walaupun di peringkat raja, pemerintah ataupun rakyat. Ini harus diterima oleh kita semua untuk kesejahteraan hidup bangsa kita, untuk pembangunan negara kita. Kita tahu bahawa kita adalah satu bangsa yang bertamadun, civilized. Orang yang bertamadun tidak bergerak tanpa aturan-peraturan dan undang-undang. Sebab itulah mereka dianggap sebagai negara bertamadun. Jika kita tidak hirau akan undang-undang dan aturan-peraturan, maka kita tidak boleh mendakwa kononnya kita adalah bangsa yang civilized, yang bertamadun. Ini harus dipikir oleh semua kita. Sama ada pegawai kerajaan, pelaksana kuasa ataupun pemerintah yang dipilih ataupun raja yang diletak di atas takhta. Tidak ada siapa yang bebas daripada undang-undang. Apabila sesuatu dilakukan yang bercanggah dengan undang-undang, maka pihak yang diberi tugas, yang diberi kuasa mestilah bertindak untuk membawa orang yang ketepikan undang-undang itu kepada mahkamah-mahkamah yang sedia ada dalam negara kita. Bagi pihak hakim juga, mereka tidak perlu takut apabila menjalankan tugas mereka secara adil. Yang diutamakan ialah keadilan, bukan kerana takut, kerana tidak akan dipilih, tidak dinaikkan pangkat oleh pihak tertentu. Sebab itulah sekarang ini pemilihan hakim juga akan diberi kepada parlimen, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat semua. Mereka lah yang akan menentukan baik atau tidaknya calon yang dikemukakan. Kalau dahulu tidak ada pemeriksaan oleh kabinet, oleh Parliamentary Committee, sekarang ini kita perkenalkan Parliamentary Committee yang akan tapis segala calon-calon untuk jawatan-jawatan tertentu. Selepas itulah barulah boleh dikemukakan nama kepada Yang di-Pertuan Agong. Itulah cara kita dan kita mesti patuhi kepada cara-cara ini. Kita mesti hormati undang-undang dan aturan-peraturan. InsyaAllah, kalau kita ikuti undang-undang dan aturan-peraturan, negara kita akan cepat bangun dan maju. Kalau ada sesiapa yang terlibat dengan rasuah umpamanya, undang-undang kita ada untuk bertindak ke atas perasuah. Tetapi untuk dianya berkesan, kita perlu laporan-laporan berkenaan dengan salah guna kuasa oleh mana-mana pihak.
Inilah Kerajaan Pakatan Harapan. Kami telah berjanji dan janji ini mengikati kerajaan yang kami pimpin. Dan dia juga mesti dihormati oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Tidak ada siapapun yang lebih tinggi daripada undang-undang. Ini bermakna bahawa yang dipilih menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri yang diberi kuasa juga tertakluk kepada undang-undang. Tidak ada sesuatu yang boleh dilakukan yang tidak menghormati undang-undang. Ini termasuk juga kuasa yang ada kepada raja-raja kita yang mana kita hormati kerana mereka patuhi kepada undang-undang. Kalau mereka tidak patuhi kepada undang-undang, maka akan menjadi huru-hara lah dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kerana acara kita ini memberi peluang kepada saya memperingati kita semua, termasuk saya sendiri, akan asas-asas demokrasi yang kita amalkan di negara kita ini. Dan asasnya bukan sahajalah hak untuk memilih kerajaan, tetapi juga menentukan kerajaan yang dipilih ini dan rakyat serta juga kepala negara patuhi kepada undang-undang. Undang-undang yang melibatkan perlembagaan negara tidak boleh diluluskan oleh mana-mana pihak. Namun demikian, perlembagaan juga boleh diubah, dipindah jika ini adalah kehendak rakyat, kehendak semua wakil rakyat. Tetapi untuk itu kita perlu kepada kelebihan 2/3 daripada suara yang ada dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Inilah cara-cara kita, aturan-peraturan dan undang-undang untuk menentukan segala tindakan kita tidak lari daripada aturan-peraturan yang telah disediakan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, termasuk juga Cabinet Ministers dan timbalan-timbalan akan patuhi undang-undang negara. Tidak ada siapa yang terkecuali, termasuk raja-raja, pemerintah, rakyat dan pegawai tertentu. Mereka semua berada di bawah undang-undang negara. Tanpa undang-undang, mereka tidak ada kuasa untuk membuat apa-apa pun. Inilah yang patut kita ingat dan saya harap kita semua pegang kepada asas-asas dan pemerintahan mengikut undang-undang. Sekian, terima kasih.